Ta'ala diberikan izin untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu ini. Yang pertamanya saya minta maaf kerana lambat, kerana saya pada hari ini, iaitu minggu yang keempat, memang ada kuliah di Masjid Kampung Baru. Jadi ada kuliah di Masjid Kampung Baru. Kemudian tadi singgah sekejap di Putrajaya kerana esok kami ada program di Putrajaya, yang mana program tersebut adalah program Maulidur Rasul, iaitu pagi saya akan baca kitab, daurah kitab 40 hadis keistimewaan Nabi SAW, dan malamnya iaitu waktu maghrib sehingga tamat ada tausiah, ceramah khas daripada Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, yang mana diikuti juga dengan qasidah daripada kumpulan simfoni Burdah. Jadi itulah kita buat beberapa urusan di sana, maka sedikit terlambat sebab perkiraan saya agak salah, kerana saya kira biasa saya pergi ceramah ke Putrajaya, kalau bertolak daripada rumah ambil masa 30 minit. Jadi daripada rumah Semenyih tolak ke Putrajaya 30 minit. Jadi ingat 30 minit juga. Rupanya daripada Putrajaya ke Semenyih dia bukan 30 minit, dia sejam. Tambah pula jam dan sebagainya, maka itulah yang menyebabkan jadi lambat. Jadi itulah, mohon maaf. Baik, kita nak terus sambung perbahasan tentang akidah, iaitu tajuk hari ini bagaimana ajaran sesat itu boleh muncul. Yang mana kita tahu bahawa ajaran sesat ini adalah ajaran yang menyeleweng daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekiranya dia membawa akidah yang benar, maka kita tak kata itu akidah sesat, kita tak kata itu ajaran sesat. Kalau dia mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka dia akan berada di atas jalan yang betul. Dia tidak akan terlibat dengan apa-apa bentuk kesesatan. Sama ada kesesatan dari sudut perbuatan, akidah, keyakinan, ketaksuban dan sebagainya, takkan berlaku. Tetapi yang timbul kesesatan itu adalah kerana ada dorongan luar. Sebab itu bagaimana ajaran sesat itu muncul, yang pertama sekali ada faktor luar. Dan kalau tuan-tuan kaji dalam kitab Firaq ni namanya kitab pecahan-pecahan kelompok umat Islam. Mereka Islam, ulama Islam, tokoh-tokoh Islam, hafal Quran, soleh, warak dan sebagainya. Tetapi dalam pemikiran akidah mereka ada sedikit silap. Silap itulah yang menyebabkan mereka terpesong daripada jalan yang benar. Maka bagaimana ajaran ini boleh muncul? Kalau kita kaji contoh perkembangan, awal muncul fahaman Mu'tazilah, awal muncul fahaman Qadariyah, Jabariyah, Hasyawiyah dan sebagainya. Dia adalah daripada faktor luar. Faktor yang luar, yang mana mereka ini terpengaruh dengan faktor-faktor itu. Contohnya, mereka hidup dalam kalangan orang Nasrani. Maka bila hidup dalam kalangan Nasrani, mereka bersoal jawab, berbincang. Terkadang dia dengar, tetapi dia meyakini apa yang difahami oleh Nasrani. Maka dia ambil sebagai satu sudut pandang dia, dan dia sebarkan mengikut acuan Islam. Jadi ada beberapa perkara yang mana dia ambil dan dia gunakan sebagai pegangan untuk dia gunakan sebagai suatu akidah yang dia dengar daripada ajaran lain. Cuma adalah sikit yang sama, cuma penjelasan, perincian itu diambil pada luar. Maka perincian itu kadang-kadang menyimpang daripada ajaran yang sebenar. Maka sebab itulah ajaran-ajaran seperti ini dia banyak terpengaruh daripada luar. Sama ada Syiahnya, Qadariyah, Jahmiyah, Jabariyah ini, dia terpengaruh dengan ajaran luar. Sebab kalau kita ikutkan logik akal, kalaulah mereka ini kekal di atas jalan yang diajarkan oleh Nabi, yang dibawa oleh sahabat,
dikembangkan oleh para ulama, nescaya mereka selamat. Tapi mereka dah ada ideologi luar. Sebab itu contoh bagaimana Mu'tazilah itu boleh muncul. Mu'tazilah itu boleh muncul, contohnya pengasasnya Wasil bin Atha. Wasil ni dia dah ada satu perkara yang mengganggu pemikiran dia, yang mana dia telah berkeyakinan dengan keyakinan itu, iaitu pada keyakinan dia Allah Subhanahu Wa Taala ini menjadikan orang yang baik Islam masuk syurga, orang kafir masuk neraka. Habis itu orang yang tidak baik, derhaka, maksiat tetapi Islam, di mana tempatnya? Dia sudah ada satu keyakinan dia, iaitu mereka, dia orang yang seperti ini, Islam yang maksiat itu bukan syurga, bukan neraka. Panggilnya manzilah baina manzilatain, kedudukan di antara dua kedudukan. Bukan syurga, tak dihukumkan masuk syurga, dan tak dihukumkan masuk neraka, di tengah-tengah. Maka ini ajaran Wasil bin Atha. Awal-awal dia dah yakin begitu, dan dia pergi tanya kepada ulama yang membawa manhaj Nabi, sahabat dan para ulama-ulama, iaitu namanya adalah Hasan Al-Basri. Ulama khilaf, siapakah tabi'in yang paling besar? Dia panggil kibarut tabi'in ataupun akbarut tabi'in, tabi'in yang paling utama. Ada yang kata Uwais Al-Qarni, kerana Nabi puji dia, Nabi sebut nama dia, Nabi cerita pasal dia, para sahabat minta doa dengan dia, Umar minta doa dengan dia. Yang kedua, para ulama kata adalah Imam Hasan Al-Basri. Ada keutamaan dia, dia belajar dengan ulama-ulama daripada kalangan sahabat, dan ilmunya meluas. Dan yang kedua Sa'id bin Musayyib. Jadi ada tiga, dan ada lagi ulama lain, tapi tiga ni yang masyhur, yang disebut sebagai akbarut tabi'in, tabi'in yang paling besar, paling utama. Ini Hasan Basri ni. Dalam majlis dia ramai-ramai, Wasil bin Atha tanya soalan. Bila dijawab, dia tak setuju, dia keluar daripada majlis Imam Hasan Basri. Jadi bila dia keluar daripada majlis Imam Hasan Basri, dia telah mengeluarkan dirinya daripada ahli sunnah wal jamaah. Ini asal ajaran sesat boleh muncul. Dia tak setuju dengan arus perdana, dia tak setuju dengan ahli sunnah wal jamaah, dia tak setuju dengan apa yang dipegang oleh majoriti ulama Islam, maka dia keluar. Bila dia keluar, dia buat kelompoknya sendiri. Itu sebab bagaimana ajaran-ajaran yang sesat menyeleweng ini boleh muncul. Demikian bila kita tengok sejarah Mu'tazilah, bermula dengan Wasil bin Atha, kemudian dia berkongsi dengan kawan-kawannya, semua terpengaruh dan sebagainya, jadi satu mazhab akidah yang besar, dan dia mendapat tempat di dalam kerajaan dinasti Abbasiyah. Kita tahu kerajaan Islam ni, iaitu yang pertama kerajaan Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin. Kemudian bila Nabi wafat, diganti oleh Abu Bakar Siddiq, diganti oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, diganti oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, diganti oleh Sayyidina Uthman, kemudian Sayyidina Ali. Jadi ini dia panggil Khulafa' Ar-Rasyidin. Empat ni Khulafa' Ar-Rasyidin. Ada yang kata yang kelima, iaitu Sayyidina Hasan bin Ali. Itu satu pandangan ulama. Jadi empat ini dia disebut sebagai Khulafa' Ar-Rasyidin. Selepas empat ini, dia ada satu zaman yang mana beralih daripada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin yang Nabi sebut, alaikum bisunnati wa sunnati Khulafa' Ar-Rasyidin al-Mahdiyin. Hendaklah kamu ikut sunnah aku dan sunnah para khalifah yang dibimbing dan diberikan petunjuk. Jadi ini 4 orang, atau yang kata 5 orang. Selepas zaman ini, kata dalam riwayat lain menyebut bahawa zaman monarki, itu istilah saya lah, zaman monarki, dia mewariskan kerajaan pemerintahan kepada anak, iaitu yang pertama sekali, iaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjadi raja pertama di dalam Islam.
yang mengasaskan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ni, dia orang yang pertama bila nak lantik raja selepas dia mati, dia lantik anaknya Yazid. Kemudian keturunan-keturunan ni dia panggil dinasti Umayyah. Lama dinasti Umayyah ni memerintah sampai masa ada gerakan Abbas, gerakan Al-Abbas, yang mana gerakan ini kononnya nak mengangkat balik biar pemerintahan ini balik kepada Bani Hashim. Maka dia pun buat perjuangan, menanglah lawan kerajaan dinasti Umayyah, naik kerajaan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ni dia ada suatu visi, iaitu nak memajukan umat Islam. Maka dia perlu mengkaji dan mempelajari daripada tamadun sebelumnya. Tamadun sebelumnya adalah tamadun Rom dan Yunani. Dan tamadun-tamadun ini, mereka ini sudah ada kitab-kitab yang ditulis tentang ilmu-ilmu. Maka sebab itu kerajaan dinasti Abbasiyah ni dia buat pilihan suatu projek, iaitu menterjemah kitab-kitab daripada dinasti tamadun Yunani dan sebagainya, terjemah bahasa Arab. Maka tertubuhlah yang disebut sebagai Baitul Hikmah. Baitul Hikmah untuk pusat penterjemahan dan pusat penyebaran ilmu. Yang ketika itulah apabila banyak kitab diterjemah, bukan sekadar matematik, bukan sekadar sains, bukan sekadar ilmu-ilmu keduniaan, tetapi diterjemahkan juga falsafah-falsafah luar. Maka sebab itu falsafah-falsafah ini bila terjemah ke dalam bahasa Arab, orang-orang ketika itu kadang-kadang dia terpengaruh. Dia baca, betul juga ni. Dia terpengaruh. Yang banyak terpengaruh adalah golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah mula menghampirkan diri dengan kerajaan dinasti Abbasiyah, membentuk keyakinan di antara para ulama Mu'tazilah dengan khalifah, dan juga meyakinkan khalifah bahawa Mu'tazilah itulah ajaran yang benar. Dengan cara macam mana? Dia suruh khalifah buat debat. Debatlah antara khalifah dengan ulama, dan ulama ahli sunnah dengan ulama Mu'tazilah, yang dianjurkan oleh istana khalifah. Maka bila debat, kalah tu kalah persepsi lah, bukan kalah hujah. Takkan kita kata ahli sunnah wal jamaah kalah hujah. Tak, kalah persepsi. Kerana dengan debat itu menyebabkan khalifah yakin Mu'tazilah tu betul. Maka sebab itulah dinasti Abbasiyah sebahagiannya khalifah-khalifah itu telah terpengaruh dengan kerajaan, dengan ajaran Mu'tazilah. Kerana mereka menceduk daripada kitab-kitab tamadun luar dan dipengaruhi pemikiran mereka dengan itu, dan ianya digunakan untuk menerangkan akidah Islam. Jadi itulah yang menyebabkan ajaran-ajaran sesat ini boleh muncul. Itu satu. Faktor luar, faktor terjemahan, dan faktor yang lain adalah ketaksuban. Taksub ni tuan-tuan, dia boleh mempengaruhi orang tanpa ada perlu pada ilmu. Kalau Mu'tazilah, dia berkonteks dalam konteks perbincangan ilmiah, ilmu, perbahasan, penghujahan, itu Mu'tazilah. Tetapi dalam faktor yang lain, iaitu faktor membentuk ketaksuban, itu bukan dengan ilmu lagi, dia dengan emosi. Dia menyentuh emosi sehingga orang akan terpengaruh dan akan memperjuangkan sesuatu dengan emosi. Dia bukan lagi dengan ilmu, tapi dengan emosi. Ini antaranya Syiah. Syiah mempengaruhi orang dengan emosi. Pada bulan Rabiul Awal ini kita menyambut Maulidur Rasul. Kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita merindui Nabi dan mencintai Nabi.
itu layak untuk merindui dan mencintai Nabi sebagai seorang Rasul yang paling dimuliakan oleh Allah, yang paling banyak berjasa pada kita. Tetapi Syiah dia bukan mengkhususkan kepada Nabi, dia mengheret kepada Sayyidina Ali, kemudian dia bawa kepada Hasan dan Husain. Lepas itu kita kata Hasan Husain itu kita hormat, kita muliakan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kaedah mereka menarik kepada Hasan, Husain dan keturunannya itu membawa kepada penyelewengan akidah, sehingga mengagung-agungkan dan memuliakan para keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan lagi Syiah ni sebenarnya sebahagian kelompok Syiah, dia bukan lagi nak memuliakan keturunan Nabi, tak. Itu beza di antara ahli sunnah dengan Syiah. Ahli sunnah memuliakan Nabi dan keturunan Nabi. Seseorang yang mengaku ahli sunnah, dia tak boleh nafi kewajipan memuliakan Nabi dan keturunan Nabi, kerana banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang kita mesti memuliakan keturunan Nabi. Tetapi ada satu keadaan yang mana Syiah dia bukan lagi memuliakan keturunan Nabi, dia memuliakan keturunan Ali, bukan Nabi, keturunan Ali. Jadi kenapa Ali? Itu Syiah. Syiah ini dia bukan nak membawa kepada Rasulullah, tetapi nak membawa kepada Ali. Dengan emosi, Ali ni dibunuh, Hasan dibunuh, Husain dibunuh, macam-macam. Dengan emosi. Sebab itu kita tengok pada video orang-orang Syiah, kalau hari Karbala mereka memukul badan mereka sampai berdarah dan sebagainya. Kenapa buat begitu? Emosi. Islam membenarkan emosi, tetapi bukan ibadah kepada dengan emosi, tetapi dia menganjurkan perkara tersebut dengan emosi. Kerana apa? Kerana menghayati pengorbanan di Karbala dan sebagainya. Maka ini Syiah. Kalau kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu layak dihormati, dan keturunan Nabi itu layak. Tetapi yang agak menyimpang sedikit Syiah ni, dia bukan kepada Sayyidina Ali. Dia bukan Nabi, tapi pada Sayyidina Ali dan keturunan Sayyidina Ali. Kita kata Sayyidina Ali Khulafa' Rashidin, Hasan Husain cucu Nabi, disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi kata Hasan ini adalah sayyid, Hasan ni cucu aku ni sayyid, penghulu. Nabi sebut puji Hasan, kita puji. Demikian Syiah ni dia membawa kepada memuliakan dan memaksumkan 12 imam. 12 imam. 12 imam ni banyaklah. Ali Zainal Abidin, Ja'far As-Sadiq, Zaid bin Ali, macam-macam disebut. Keturunan Hasan, keturunan Ali. Semua keturunan Ali turun ke bawah beberapa generasi tu, dia ada 12 imam. Yang sebenar tuan-tuan, 12 ini ahli sunnah. Ja'far As-Sadiq ahli sunnah, Zaid bin Ali ahli sunnah, apa lagi, Ali Zainal Abidin ahli sunnah. Cuma orang lain, ini bukan batang tubuh dia yang salah, tapi orang lain yang melampau. Itu yang Syiah tu. Syiah ni dia kata dia memuliakan keturunan Husain contohnya, tetapi orang lain yang berfahaman ahli sunnah wal jamaah yang keturunan Husain, dia boleh cela, dia boleh maki, dia boleh hina. Kata sayang kepada Sayyidina Husain, tak, bukan Sayyidina Husain, tapi ajaran tu, ketaksuban itu, yang mana mereka bukan nak membawa kepada ajaran sebenar Islam, iaitu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain turun itu, bukan. Kalau mana-mana yang tidak menyembelih Syiah, dia boleh kafirkan, dia boleh hina, padahal dia itu ahli sunnah wal jamaah, seorang yang wara. Sebab itu di kalangan ulama-ulama Syiah sendiri, dia bergaduh
dalam nak letak ranking imam 12 tu, dia bergaduh. Ada yang kata yang ni, ada yang kata abang, ada yang kata adik, ada yang kata anak. Tak, dia bergaduh. Sampai di antara mereka saling mengkafirkan di antara satu sama lain. Apa yang kamu perjuang ni? Kamu memperjuangkan ketaksuban, bukan memuliakan secara keseluruhan. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita muliakan secara keseluruhan. Seluruh keturunan Nabi kita muliakan. Tetapi Syiah tak, dia kelompok, by person. Satu orang ataupun satu kelompok, itu sahaja. Yang mana kalau bercanggah, mereka boleh kafirkan. Sebab itu dalam ajaran Syiah dia sebut, sesiapa yang tidak mengimani 12 imam, tidak berkeyakinan 12 ini mempunyai keimaman, maka orang itu telah menjadi kafir, walaupun dia keturunan Husain dan Hasan. Kata kamu muliakan keturunan Sayyidina Ali? Tak, bukan itu isu. Isunya adalah mereka hanya fokus kepada beberapa kelompok dan ajaran mereka. Sekalipun orang tu salah, dia sanggup menghina. Ini kita tak nak begitu. Kita nak, bila kita muliakan keturunan Nabi, kita muliakan secara keseluruhan tanpa memilih. Ini sekarang ada. Sekarang ada beberapa orang yang kononnya mengangkat keturunan Nabi, memuliakan keturunan Nabi, satu orang tersebut, tetapi kalau orang menyanggahi orang ini, dia boleh kata, dia boleh maki, dia menghalalkan fitnah atas person. Bukan dia suruh, tapi pengikut-pengikut ini apabila diperjuangkan di atas emosi, dia mewujudkan ketaksuban. Apabila ketaksuban itu telah merasuki semua pengikut, dia bukan berdasarkan ilmu, dia hanya taksub. Maka bila kerana taksub ini, pengikut-pengikut ini, sekiranya tokoh mereka dikritik, pengikut-pengikut ini sekiranya tokoh mereka itu ditegur kesilapan, benda jelas silap, ditegur, maka mereka bangkit menentang, bukan dengan ilmu, tetapi menentang dengan emosi, sehingga boleh buat fake account, sehingga boleh screenshot mengeluarkan fitnah, maki hamun, fitnah, mengata, macam-macam. Sehingga kita kata, bukan kamu cinta keturunan Nabi ke? Tetapi kamu memfitnah sebahagian keturunan Nabi SAW yang tak setuju dengan tokoh kamu. Apabila ada satu orang diangkat atas dirinya, bukan atas ilmu, atas dirinya, atas sosok dirinya, dia angkat semata-mata itu, bukan dengan ilmu, maka keturunan Nabi yang lain dia boleh hidup. Bahkan dia boleh fitnah keturunan Nabi yang lain. Kamu kata kamu cinta keturunan Nabi SAW, tetapi kenapa kamu bila nak mempertahankan satu tokoh, kamu sanggup menghina keturunan Nabi yang lain? Di mana penghormatan itu? Tidak ada. Itu kita tentang ketaksuban seperti ini, kerana ia menimbulkan satu fahaman yang seleweng daripada ajaran yang sebenar. Ajaran ahli sunnah wal jamaah yang sebenar adalah memuliakan Nabi, para sahabat dan keturunannya. Lepas itu kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ali Sayyidina Muhammad iaitulah keturunan Nabi SAW. Nak syarah keturunan Nabi itu banyak pandangan ulama lagi. Kita selawat dalam tahiyat akhir, kita sebut keluarga Nabi. Rahmatilah Nabi dan keluarga Nabi, berkatilah Nabi dan keluarga Nabi. Salah kita muliakan keturunan Nabi? Tak salah. Tetapi kamu memuliakan satu tu sosok orang sehingga kamu menghina keturunan Nabi, itu nampak salah.
Sepatut semualah pertahankan semua. Tapi kenapa buat satu sosok? Ini ada masalah. Dalam Islam dia ada saddu zara'i. Saddu zara'i, menyekat jalan yang membawa kepada kesesatan. So kita tegur atas dasar itu. Kita tak nampak lagi kesesatan, kemaksiatan apa tu, memang tak nampak lagi sekarang. Sebab masih dalam proses awal. Orang yang kenal dah kenal, tapi masih dalam proses awal. Kita tengok macam mana ajaran-ajaran sesat itu boleh muncul. Saya tengok satu dokumentari ajaran Haji Kahar, kalau tak silap, Raja apa? Melayu apa? Rasul Melayu. Raja Haji Kahar. Kita masa tu ingat kes tu biasa je, tangkap, masuk dalam mahkamah, kemudian dia letak jawatan dan begitu je. Rupanya kes tersebut lebih berat. Sehingga ada anggota polis yang ditembak beberapa das kerana ketaksuban kepada seorang tokoh. Ini kita tengok ada berlaku dalam masyarakat begitu. Adakah ini yang kita nak perjuangkan dalam ahli sunnah wal jamaah? Itu bukan begitu. Ya. Sebab itu para keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tengok Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, kita tengok Habib Najmuddin Al-Khiri, kita tengok Habib Mahdi Al-Hamid dan sebagainya. Ini ulama-ulama keturunan Nabi yang ada di Malaysia. Ustaz-ustaz Dr. Said Syahrizan bin Akil, Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri, ini semua keturunan Nabi, alim. Adakah mereka memperjuangkan nasab? Adakah mereka mengangkat keturunan? Adakah mereka mengangkat wajah? Tidak. Mereka membawa ilmu. Mereka membawa ilmu. Itu yang disebutkan oleh ketua wali Imam Al-Haddad, yang mana Imam Al-Haddad kata kita memperjuangkan adalah manhaj sunnah Nabi, bukan nak membawa nasab semata. Tidak. Ini yang kita risaukan. Kita nak supaya kita faham sambut Maulid Rasul itu betul, tapi ada orang sambut dengan cara salah. Ada. Di India contohnya, dia ada suatu kelompok yang menyambut Maulid Rasul, tapi cara menyambutnya penuh dengan perkara-perkara yang salah, bercanggah dengan syarak, sehingga boleh menyebabkan rosak akidah. Adakah kita kata salah Maulid Rasul? Tak. Maulid Rasul boleh disambut, para ulama membenarkannya. Tetapi yang salah kita kata salah. Demikian kita kata ada buat sambutan Maulid Rasul, kerajaan ke, pembesar-pembesar ke, ataupun korporat ke, buat sambutan Maulid Rasul, atas pentas tu tulis sambutan Maulid Rasul. Tapi pengisian dia apa? Buka majlis dengan bacaan Al-Quran, doa, kemudian selawat. Ketika makan, tarian wanita-wanita yang tidak menutup aurat. Adakah boleh begitu sambutan Maulid Rasul? Tak boleh. So kita kena faham, yang kita pada asasnya perkara baik, ya baik, tapi kalau dicampur dan dirosakkan dan dicemari oleh perkara-perkara lain, maka perkara itulah yang ditentang. Kita tak tentang secara keseluruhan. Bukan marahkan nyamuk habis kelambu dibakarkan, bukan. Tetapi apa yang salah itu kita tegur, apa yang tak betul itu kita tegur, supaya tidak mahu Malaysia ini ada bertumbuh-tumbuh lagi ajaran sesat yang muncul kerana ketaksuban, kerana pengaruh luar, kerana ideologi-ideologi luar. Maka sebab itulah kita perlu faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah supaya insya-Allah kita selamat di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.